Pada pagi ini kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan. 今天我们要一同来思想主的话。 Ada beberapa ayat yang ingin saya baca. 我要读几节的经文。 Yang pertama, mari kita melihat dari Markus 9 ayat 23. 第一，我要读的是在马太福音第9章第23节。 Saya malam tadi nginep di sini 我昨天晚上在教会过夜， karena istri saya pergi ke Bandung. 因为师母有在万隆， Jadi kalau saya tinggal di rumah takut nggak bangun. 怕我就是在家里的话，我不能早起。 Dan ternyata saya baru tahu loh, ditinggal istri beberapa hari. 原来我才知道，妻子没有在身边几天而已的时间， Ternyata saya tuh kalang kabut, bingung semuanya. 我好像很乱，好像不知道做些什么好。 Itu yang biasa kalau suami ditinggal istri itu kalut. 通常丈夫被妻子留在家里的时候，他会觉得很不知所措。 Tapi kalau istri ditinggalkan suami, dia tenang aja. 若是丈夫出门，在家里有妻子，他很安静、很安心。 Banyak yang bilang karena istri itu lebih kuat daripada suami. 很多人说妻子比丈夫比较坚强， Tapi bagi saya enggak, karena istri itu tidak mencintai suami. 若是我说是不，因为那个妻子不爱她的丈夫吧。 Mari kita membaca Markus 9:23 tadi. 我们来看马可福音第9章第23节。 Demikian bunyinya. Jawab Yesus, katamu jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. 耶稣对他说：“你若能信，在信的人凡事都能。” Nah, sudah itu saya akan ajak baca beberapa ayat lagi dari kitab Roma. 接下来我要邀请大家，我们要注意几节的圣经是在罗马书。 Pertama Roma 9 ayat 1 sampai 3. 第一，我们要看罗马书第9章第1节到第3节。 Rom 9 ayat 1 sampai 3 demikian. Aku mengatakan kebenaran dalam Kristus, aku tidak berdusta. Suara hatiku turut bersaksi dalam Roh Kudus bahwa aku sangat berduka cita dan selalu bersedih hati. Bahkan aku mau terkutuk dan terpisah dari kasih Kristus demi saudara-saudaraku, kaum sebangsaku secara jasmani. 我在基督里说真话，并不谎言。有我良心被圣灵感动，给我做见证。我是大有忧愁，心里时常伤痛，为我弟兄，我骨肉至亲，就是自己被咒诅，与基督分离，我也愿意。 Kemudian kita lihat Roma kembali, pasal 10 ayat yang ketiga. 我们继续看罗马书第10章 Rom 10 ayat ketiga saja. 第3节。 Sebab oleh karena mereka, ini orang-orang Yahudi. Sebab oleh karena mereka tidak mengenal kebenaran Allah dan oleh karena mereka berusaha untuk mendirikan kebenaran mereka sendiri, maka mereka tidak takluk kepada kebenaran Allah. 因为不知道神的义，想要立自己的义，就不服神的义了。 Kemudian kita lihat pasal 10 yang sama, kita loncat ke ayat 9 dan ayat 10. 我们再看第9节到第4节。 Ayat 9 dan 10 demikian. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. 你若口里承认耶稣为主，心里相信神叫他从死里复活，就必得救。因为人心里相信就可以称义，口里承认就可以得救。
Mari kita masuk kembali ke dalam doa. 我们进入祷告。 Ya Tuhan yang ada di dalam surga, 我们在天上的父， siapa kami yang bisa mengerti kebenaran firman Tuhan? 我们是何人？怎么可以明白主你的话呢？ Sebab ini surat Tuhan buat kami. 因为这是你自己的话，对赐给我们的。 Mana mungkin kami bisa mengerti Tuhan? 我们岂能来了解我们的主？ Oleh karena itu kami mohon pertolongan Roh Kudus. 因此，我们恳求圣灵的帮助。 Roh Kudus mau berbicara kepada hati dan pikiran kami. 圣灵要对我们的心灵说话， Sehingga kami boleh mengerti apa yang Tuhan inginkan. 以至于我们可以明白主你的心意。 Dengarkanlah doa kami ya Tuhan. 主啊，求你听我们的祷告。 Karena dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. 奉主耶稣基督的圣名，我们祷告。 Amin. 阿门。 Nah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, 主所爱的弟兄姐妹 pada minggu ini kita sebenarnya sedang merayakan sebuah perayaan, 啊，今天我们要欢庆一个节日， yaitu yang berhubungan dengan bulan. 就是跟这个月亮有关系的。 Ada banyak cerita sebenarnya. 其实有很多故事。 Ini terjadi bulan di mana panen sudah selesai dan memasuki musim gugur. 就是在这个收割过后，进入了秋天。 Nah, dari banyak cerita tentang peristiwa ini, 关于这个月亮的事，有很多的神话小说。 salah satu cerita ingin saya bagikan, 其中一个我要分享给大家， yaitu pada suatu kali zaman dulu sekali, 很久很久以前， rupanya matahari itu ada banyak, ada 8. 说起有8个太阳， Ada yang bilang ada 10. 有的说有10个太阳。 Nah singkat cerita karena terlalu banyak, maka bumi ini jadi rasanya panas bukan main. 长话短说，因为太多的太阳，那么这个地球就非常的炎热。 Nah karena terlalu panas ini maka panen jadi gagal. 非常的炎热，所以收割就失败了。 Tahu-tahu timbul ada satu orang muda yang hebat luar biasa. 忽然间有一个很厉害、很了不起的年轻人， Nah namanya Hoi. 他的名字是后羿。 Nah Hoi ini rupanya pandai sekali memanah. 原来后羿是一个坚守射箭的能手。 Maka singkat cerita dia mulai panah matahari satu demi satu. 长话短说，他上了很高的山，他一个一个把那个太阳射下来， Sehingga matahari-matahari itu hancur. 那么那个太阳一个一个的坠落下去， Nah tinggal akhirnya sisa satu matahari. 最后只剩下一个太阳。 Nah karena itu maka bumi tidak sepanas dulu lagi. 因此，只有一个太阳，这地球不再很热了， Sehingga panen itu menjadi berhasil. 所以收割就很好的，有一个很好的收成。 Nah karena hebatnya pemuda ini, 因为这个年轻人这么的厉害，这么的了不起， jadi karena dia hebat maka panen akhirnya jadi berhasil. 因为他很了不起，所以这些的收割都很丰收。 Nah raja senangnya luar biasa. 那皇帝非常的高兴， Oleh karena itu dia dikasih hadiah. 那么给他一件宝物。 Nah hadiahnya tuh obat yang kalau dimakan dia tuh hidup terus nggak mati-mati. 就是一颗长生不老的药丸。 Nah cerita banyak lagi yang berkembang. 一直讲下去， Tetapi ternyata akhirnya yang makan obat itu bukan dia tapi istrinya. 最后吃那个药长生不老的药的不是他，是他的妻子。 Jadi kemungkinan si Hoi ini akhirnya mati karena dia kan nggak makan obat itu. 我们都知道，因为他没有吃那长生不老的药，后羿就死了。 Tapi istrinya nggak mati-mati. 他的太太呢，妻子呢就不死。 Nah rupanya istrinya, saya nggak tahu ceritanya banyak yang berkembang. Pokoknya akhirnya dia tinggal di bulan. 后来这个他的妻子呢，她飞到最近的月球，就是月亮里面， Sehingga akhirnya di bulan itu ada dia. 在月亮里面有他的妻子。 Nah di situ setiap tanggal 15 bulan 9 kalender Tionghoa 就是在农历8月15，这个妻子名叫嫦娥。
si istri yang nggak mati-mati yang tinggal di bulan ini menampakkan dirinya. 那么那个嫦娥在月亮就显现了， Nah, oleh karena itulah itu dirayakan. 所以大家都在欢庆这个日子。 Tetapi singkat cerita, secara kenyataan pada tanggal itu memang bulan katanya sedang bagus-bagusnya, sedang besar-besarnya dari pandangan mata manusia. 长话短说，当8月15的月亮是在人的眼睛看来是特别的连，特别的亮， Sehingga akhirnya dirayakanlah setiap tanggal 15 bulan 9 menurut kalender Tionghoa. 因此大家都在这个8月15中秋节里面来欢庆这个中秋节。 Nah, bagaimana mereka merayakan hari yang istimewa itu? 他们怎么来欢庆这个特别的日子呢？ Maka mulailah mereka berkumpul satu dengan yang lain. 他们大家可以召集一起，集合在一起。 Nah, memang berkumpul itu satu budaya hebat yang memang mungkin berasal dari orang-orang Tionghoa. 聚集在一起团圆，这是很了不起的华人的这个文化。 Jadi ada kebiasaan dari orang Tionghoa itu yang sebetulnya indah, itu ngobrol, kongko satu dengan yang lain. 华人有一个很美的习惯，就是可以聚集在一起，一同来谈天。Nah, budaya seperti ini itu yang mungkin timbul akhirnya yang sekarang kita bilang budaya Starbucks. 如此的文化，就像现在我们所说的Starbucks 就是咖啡，我们大家都时常聚集在咖啡厅，在那边传言谈话。 Saya pernah membaca satu buku, yaitu buku yang membedakan antara orang-orang Barat dengan orang-orang Tionghoa. 我有看一本书，就是讲到这个洋人西方人的习惯跟东方人这个东方人的习惯。 Kalau orang-orang Barat itu diajak kumpul, misalnya satu orang mengajak temannya kumpul, 西方人就是邀请他的朋友一位来集合的时候， maka teman yang diajak ini selalu bertanya, apa tujuannya, apa yang akan dibicarakan. 那个邀请的人时常问到底什么事？我们集合在一起要谈些什么事？ Jadi harus ada dulu bahan pembicaraan, tujuannya, baru mereka mau kumpul. 先有目的，先有话题，他们才是集合在一起。 Tapi orang-orang Tionghoa beda. 华人、中国人就不一样， Dia tuh kumpul satu dengan yang lain tanpa ada tujuan apapun. 大家集合在一起，没有什么目的，没有什么话题的。 Nah, pada waktu mereka ngobrol-ngobrol itu tahu-tahu dapat. Oh, ini tujuan yang sebenarnya yang paling bagus. 当大家谈天说地的时候，他们才是找到了原来我们的目的就是这些。 Jadi orang Barat itu harus tahu tujuan dulu baru kumpul. Orang Tionghoa kumpul aja dulu. Nanti ketemu tujuan. 西方人要知道他的目的，为什么要集合在一起？但是我们东方人就不一样，我们先集合在一起谈了天，才是知道我们要做些什么事。 Nah, ini yang orang-orang Barat akhirnya melihat, oh itu cara orang Tionghoa sehingga banyak mereka yang berhasil. 西方人看到了原来是这样子，华人的风俗文化原来是这样子，所以我们可以看到华人很多是成功的人士。 Maka disinilah orang-orang Barat mulai mengikuti budaya orang Tionghoa tadi. 开始这个外国人，这个西方人开始学习华人的文化， Nah, terus berkembang. 一直在发展下去。 Akhirnya itu ditangkap idenya oleh orang-orang yang membuat Starbucks atau coffee shop. 后来就出现了很多的咖啡店，其中之一是我们都知道的 Starbucks。 Nah, benar atau nggak benar ya pokoknya ini yang saya tahu. 是不是总之我就是知道的就是这一些。 Jadi ada kebiasaan kumpul satu dengan yang lain sampai akrab. 习惯了在一起聚集在一起，使到大家的感情很融合。 Dan ada lagi yang lebih istimewa dari budaya Tionghoa ini. 在这个华人的文化里面，更有一些很特别的。 Yaitu yang paling penting dari bisa berkumpul ini adalah kalau keluarga bisa berkumpul. 最重要的是家人可以团圆。 Jadi dalam keluarga inilah akhirnya
itu menjadi akrab luar biasa. 因着家人的团圆，兄弟姐妹的感情是会增进的，会很密切的。 Nah, memang kumpul dalam satu keluarga itu adalah hal yang paling penting. 本来家人的团圆是最重要的一件事， Kenapa demikian? 为什么如此呢？ Karena sebetulnya dalam satu keluarga itulah hubungan yang paling dekat antara satu dengan yang lain. 其实成为一家人，那个关系是特别特别的好。 Misalnya contohnya dalam keluarga itu kita berbicara soal suami dan istri atau papa dengan mama. 比方说，在一个家庭里面有丈夫、妻子、爸爸妈妈， Hubungan antara papa mama ini adalah hubungan terdekat dari hubungan semua. 爸爸妈妈的感情在其中当中是最亲密的。 Coba kita bisa bayangkan, misalnya saya bisa bertemu dengan banyak sekali orang. 比方说，今天我可以碰到好多的人， Saya bisa berteman dengan banyak sekali orang. 我可以跟好多的人做朋友。 Tapi hubungan yang paling intim tidak bisa saya lakukan hanya kecuali pada satu orang yang menjadi pasangan saya. 但是要有一个很密切的关系，不可能成立，除非跟一个跟我很亲密、很相爱的人有一个很好的关系。 Jadi hubungan antara suami istri ini adalah hubungan yang paling intim yang tidak bisa dikalahkan oleh siapapun. 夫妻的感情亲密，不可能被其他的友情、友爱所战败的。 Saya bisa bayangkan ya, saya dengan ada miliaran wanita di dunia. 我可以想象到，我跟世界上好多好多的女人， Ternyata hubungan intim yang bisa dan boleh saya lakukan cuma satu orang pasangan saya ini. 原来我可以跟她亲密相爱的，原来只有一个人。 Jadi pasangan antara suami istri ini adalah hubungan yang tidak bisa diganggu atau dikalahkan oleh hubungan siapapun. 夫妻的感情不可能被其他的事情所夸倒的。 Nah, dalam keluarga kita bisa bicara antara orang tua dengan anak. 在家庭可以讲到父母跟孩子的关系， Ini pun hubungan yang sangat dekat. 这个也是很靠近、很相近的关系。 Karena dalam hubungan ini mereka bisa bertemu satu dengan yang lain bukan karena hobinya sama. 在这个有感情方面，他们可以相聚在一起，不是因为他们有共同的嗜好， Bukan karena kesukaannya sama, kepandaiannya sama. 不 Bukan. 是不是他们的专长、他们的嗜好、他们的爱好一样的，不是的。 Tetapi sama darah dan dagingnya. 但是他们是同一个血统的。 Jadi disinilah kita berkata bahwa hubungan dalam keluarga, baik papa mama atau orang tua dengan anak, itu hubungan yang tidak bisa dikalahkan dengan hubungan apapun. 我可以想到一个家庭，爸爸妈妈、妻子、丈夫跟孩子们，他们就是密切的关系，不可能被其他的这个友情、爱情所夸倒的。 Nah, selain hubungan itu adalah yang paling penting, juga yang paling indah. 除了这个是很重要的，也是最美好的。 Tetapi saya sering bergumul ya, bagaimana kenyataan yang terjadi sekarang? 但是我时常在那边挣扎，我想到现代的时代怎么样呢？ Khususnya hubungan antara orang tua dengan anak-anaknya. 特别是做父母的跟他们的孩子们， Ternyata bisa atau banyak sekali yang terjadi renggang. 有的他们疏远了，分开了。 Jadi hubungan antara orang tua anak atau anak orang tua tidak lagi akrab dan erat. 父母亲跟孩子的关系已经很疏远了，不再相亲相爱了。 Nah, apakah karena yang satu jahat, yang satu lagi baik? 是否一个不好，一个很好呢？ Tidak, semuanya baik. Orang tuanya baik, anaknya baik. 大家都很好，做父母亲的也是好人，做孩子你的也是好人。 Atau apakah karena yang satu pandai, yang satu lagi bodoh? 是否一个很聪明，一个很愚笨呢？ Tidak, ternyata sama-sama pandai. 不，大家都是很聪明、有智慧的人。 Nah, sekarang kenapa ya kok bisa renggang? 但是为什么他们的关系这么的疏远呢？ Nah, satu kenyataan karena dunia antara orang tua dengan dunia dengan anak itu sangat berbeda.
很现实的，因为在父母亲的世界跟孩子们的世界非常的不相同了。 Nah ini memang bukan pekan keluarga, jadi saya tidak akan perdalam, tapi cuma singgung secara singkat. 我这是很简单的诉说一点点而已。 Nah memang kita melihat perbedaan antara dunia orang tua dengan anak. 我们可以看到做家长的、做儿女的这个世界， Dulu orang tua itu dunianya dunia materi atau memperdalam materi. 以前做父母亲的，他们在那边专心的在那边找这个找钱。 Sedangkan sekarang anak-anak adalah dunia di mana mereka pandai memakai alat. 现在的这个年轻人都很会的使用这些的仪器。 Nah saya akan kasih contoh yang simple. 一个很简单的例子， Dulu atau orang-orang tua pandai sekali mempunyai kemampuan hafal, misalnya dalam perkalian. 以前那些老人家都很聪明、很厉害的背这个乘法。 Sedangkan sekarang anak-anak itu bukan pandai menghitungnya, tapi pandai pakai kalkulatornya. 但是现在的年轻人不再背了，他们是用这个计算机。 Nah dulu orang-orang tua itu pandai sekali hafal sampai melampaui dari apa yang kita bisa pikirkan. 很会背，背到超乎我们所想的。 Contoh ya, pada waktu saya masih SD, dulu itu dipaksa untuk menghafal, kita bilang peta buta. Jadi ada gambaran, nggak ada nama, kita harus tahu di mana negara Inggris, di mana negara Irlandia, dan lain-lain. 以前我还小，在上小学的时候，叫我看一个地图，没有名字的地图，要我认那个地图空白的地图，在那边定这个是什么国家，这个是什么国家，把它定下来。 Tapi anak-anak yang sekarang dia nggak perlu hafal, dia lihat aja Google beres semua. 现在的孩子他不用背，他看谷歌就可以了。 Saya tuh sering kagum dengan diri saya pada waktu dulu masih muda. 我觉得我很了不起，当我还年轻的时候， Saya tuh nggak bisa bayangkan sekarang dan sampai saya lupa apa yang dulu terjadi. 我不能想象到现在到底发生了什么事呢？ Saya ingat pertama kali saya itu bisa ke Amerika itu untuk sekolah. 我还记得当我瞅着可以有机会到美国去深造的时候， Nah pada waktu itu saya diundang teman untuk datang ke rumahnya. 那个时候有朋友邀请我到他的家， Tapi saya nggak tahu bagaimana tempat letak teman itu. 我不知道他住在那个什么地方， Sesudah dia kasih tahu alamatnya, 他告诉我了他的地址， nah saya mulai lihat peta itu dari kertas. 我开始拿一个地图，是从纸里面看的地图， Dan saya mulai hafal, sudah jalan ini nanti ada perempatan ini, ada ini, bisa hafal. 我开始来背，走了这一条巷，有那一条巷，走了这里到哪里等等，我把它设法的背下来。 Dan akhirnya saya kaget, kok bisa sampai rumah teman saya ini. 后来我也测了一进，最终还是找到了我朋友的家。 Padahal tempat itu adalah pertama kali saya ada di sana. 其实那是头一次到那边， Tetapi sekarang bagaimana? 现在怎么样呢？ Dunia anak-anak ini simple sekali. Lihat aja Google Map, dituntun. 现在很方便，看这个电脑里面的这个里面的手机。 Nah disinilah kita lihat banyak sekali perbedaan dulu dengan yang sekarang. 我们可以看到以前跟现在好多好多的改变， Sehingga akhirnya orang tua sering merasa anak ini adalah makhluk asing. Orang tua anak juga begitu, menganggap orang tua itu kok jadi makhluk asing. 做老人家的讲到孩子，孩子想到老人家，你们都是一个怪人。 Nah inilah yang menyebabkan hubungan antara yang tua dengan yang muda itu menjadi renggang. 就是因此使到大家的关系疏远了。 Dan ada lagi yang paling nyata yang bikin kerenggangan itu. 很现实的使到他们的感情疏远的，就是 Yaitu kembali dari kemajuan teknologi. 回到科学的进步， Yaitu adanya HP ini yang membuat kerenggangan yang terjadi. 就是因着有了手机， Saya kalau pergi ke rumah makan misalnya. 到餐厅，比方说， Sering sekali saya melihat
kalau misalnya ada satu keluarga ikut makan di rumah makan itu. 多少时候我可以看到有一家人在那个餐厅吃饭， Ada papa mama dengan 2 anak misalnya. 爸爸妈妈跟2个孩子，比方说， Nah selama mereka duduk di situ, baik waktu nunggu makan, pada waktu makan, dan sampai selesai makan. 当他们坐在那边等菜饭到他们吃完以后， Di antara mereka itu nggak ngobrol sama sekali. 他们根本都没有互相谈话， Masing-masing itu sibuk dengan handphonenya. 大家对于他的手机很忙碌。 Nah budaya seperti ini yang membuat kerenggangan itu betul-betul terjadi. 如此的文化使到他们的关系疏远了。 Nah sekarang bagaimana kita memperbaiki kerenggangan-kerenggangan seperti itu? 现在我们怎么来纠正这些的疏远呢？ Kembali ini cuma sampel karena ini memang bukan keluarga. 再一次，我用很简单的来诉说。 Nah kita bisa menyelesaikannya hanya dengan satu, yaitu kalau ada kasih. 就一个很简单的方法，里头要有爱。 Nah sekarang apa sih sebenarnya yang dibilang kasih? Kita sering dengar, tetapi apa definisinya? 我们时常听到爱的定义是什么呢？ Ada terlalu banyak definisi tentang kasih. 好多爱的定义了， Tapi intinya adalah cuma satu. 它的意义只有一个， Yaitu di mana kasih itu terjadi kalau pihak saya meladeni pihak yang lain. 就是说一个人他对待一个人好，那个就是爱。 Nah saya sering pikir ya, begitu indah ya kalau orang tua yang ada dalam pikirannya cuma satu, bagaimana meladeni anak. Anak juga demikian, pikirannya cuma satu, bagaimana meladeni orang tuanya. 我觉得最美好的是在父亲的思想里面想到怎么样来爱他的孩子，孩子们也怎么样想到怎么样来爱他们的父母亲，这是何等的美好！ Juga demikian dengan saling melayaninya. 互相互视， Dan begitu indah kalau dalam pikiran orang tua, bagaimana dia tuh melayani anaknya. Pikiran anak, bagaimana dia melayani orang tuanya. 做父母亲的、做孩子的，想到怎么样来服侍他们的家人。 Jadi disinilah bisa terjadi kasih kalau masing-masing berpikir saya nggak apa-apa rugi asal pihak sana yang menjadi senang dan untung. 因此，若是双方都在为着另一方面来着想，那充满了爱，那是何等的美好呢？ Memang banyak orang yang putus asa kalau melihat keluarganya itu renggang. 很多人费心，看到他们的家庭很疏远了。 Tapi saya percaya bahwa itu bisa diatasi kalau ada kasih. 但是我可以很相信的，这个错误可以纠正，就是用这个爱来纠正它。 Nah kasih adalah bagaimana memikirkan pihak lain. 爱就是怎么样为着别人着想。 Dalam cerita yang tadi kita lihat dalam Markus, 刚才我们所看到的马可福音里面所讲的， ada seorang bapak yang putus asa sekali karena anaknya itu dirasuk setan. 有一个很费心的父亲，因为他的孩子被鬼附上了身体。 Dan di dalam kesulitan ini saya yakin orang tuanya sangat putus asa. 在很多的问题当中，这个做父亲的感到非常的费心沮丧。 Inilah yang kita lihat bagaimana Tuhan Yesus melakukan sesuatu kepada orang tua dan anaknya. 在这件事情，我们也可以看到耶稣怎么样对这个做父亲的、做孩子的做了什么事。 Nah inilah yang saya katakan kasih di mana ada perhatian kepada yang sangat membutuhkan. 我讲到爱，就是对于一些需要的人有关心、有关怀。 Nah kembali ke dalam hubungan orang tua anak atau anak orang tua pun sama. 回到父母亲跟孩子们的关系都是一样的。 Kasih adalah satu-satunya cara sampai terjadi keindahan lagi. 爱是唯一的方法来纠正一些的错误、一些的疏远。 Nah dari tadi kita berbicara keindahan dalam keluarga selama di dunia. 刚才我所讲的，在世上，我们还存在世上的所谓的爱， Ternyata di dunia ini sangat hanya sementara. 原来在世界上都是一个暂时的。 Selama-lamanya orang bisa hidup di dunia tetap ada akhirnya. 无论那个人多么的长命，
但是有一天他都是要离开这个世界。 Tetap ada batasnya di mana mereka stop menjadi manusia di dunia. 有限的，他们要离开这个世界。 Nah sekarang kan kemana akan perginya? 但是当他离开这个世界的时候，他要往何处去呢？ Kita tidak bisa menghindar dari satu kenyataan di mana kita tetap akan masuk ke dalam sebuah kekekalan. 我们不能避免，我们也不能肯定，有一天我们可以进入一个永恒的地方。 Ada dua hal yang sangat penting yang Alkitab katakan. 圣经里面讲到有两件非常非常重要的事。 Yang pertama adalah soal kemana kita akan pergi setelah waktu yang terbatas kita hidup di dunia. 第一，我们一个有限的身体要离开这个世界，我们要往何处去呢？ Ada dua tempat yang selalu Tuhan Yesus dan Alkitab katakan. 圣经里面耶稣时常讲到有两条路， Yang pertama adalah yang dikatakan ke surga, 第一就是上天堂， yaitu tempat di mana Allah berada, 就是上帝存留的地方， di mana tempat kita bisa bersama dengan Allah. 在那边我们可以跟我们的主、我们的上帝在一起。 Tempat di mana ada damai, sukacita, kenyamanan yang tidak bisa diutarakan. 在那边有舒适、有平安、有喜乐，完全都诉说不尽的， Dan ini tidak ada batas, terus. 无限的、长期的。 Inilah yang sering kita katakan keselamatan kekal. 那是讲到救恩，永恒的救恩。 Dan tempat kedua setelah kita meninggalkan dunia 当我们 ini, 离开这个世界的时候，有第二条路，就是 Alkitab jelas mengatakan bahwa kita akan pergi ke neraka. 圣经很清楚的，那条路就是下到地里面去。 Inilah yang dikatakan yang pertama yang ada dalam Alkitab. 在圣经里面所提起的， Dan yang kedua Alkitab di mana mencatat apa yang Tuhan Yesus katakan, 耶稣所记载的，就是 yaitu keselamatan hanya satu cara untuk bisa didapatkan kalau kita percaya Yesus Kristus. 唯一的救恩，就是若是如果我们相信耶稣基督， Di mana kita bisa percaya bahwa Tuhan Yesus adalah Allah yang menjadi manusia. 我们只可相信，耶稣是人降世为人。 Dan manusia Allah ini yang mati di kayu salib. 那位耶稣其实他是神，但是他死在十字架上。 Inilah caranya karena dengan salib Tuhan Yesus menggantikan hukuman bagi kita. 借着耶稣上十字架，代替了我们每一个人所犯的罪。 Nah, dua berita penting ini yang tercatat dalam Alkitab. 在圣经里面记载两个非常非常重要的信息。 Dan keselamatan hanya karena Tuhan Yesus mati di kayu salib 救恩就是因为耶稣死在十字架上。 adalah keselamatan yang semua firman dari Kejadian sampai akhir itu mencatat tentang keselamatan kekal. 全本的新旧约圣经都提到救恩。 Nah ini juga rupanya yang menjadi keyakinan dari Paulus. 成为保罗当时的非常肯定的事。 Tadi kita sudah baca di dalam Rom pasal 9 dan Rom pasal 10. 刚才我们所看到的罗马书第9章、罗马书第10章， Di situ ada satu kalimat yang luar biasa. 在里头有一个很重要、很不寻常的 Di mana Paulus berkata, 境界。保罗说 Paulus berkata, lebih baik aku terkutuk, lebih baik aku dipisahkan dari kasih Kristus, 我更好被咒诅，更好被神所隔绝， demi karena orang-orang Yahudi. 为了那些犹太人。 Nah, kenapa Paulus mengatakan hal yang demikian? 为什么保罗说这些话呢？ Ceritanya seperti begini. 他的前章， Ini kalau kita bisa lihat dari Rom 9 sampai Rom pasal 11. 我们可以看到罗马书第9章一直到第11章。 Intinya dalam ayat-ayat itu menceritakan hanya sebuah kenyataan. 一个境界里所记载的都是一个事实的，
Rupanya orang-orang Yahudi atau bangsa Yahudi, 原来犹太人 mereka itu punya keyakinan bahwa mereka adalah umat Allah. 他们肯定他们是上帝的选民。 Memang dalam sejarah, dalam Alkitab, orang Yahudi memang umat Allah. 是的，在历史里面，在圣经里面讲到，犹太人本来就是上帝的选民。 Nah, karena mereka umat Allah, maka mereka yakin bahwa mereka pasti akan ke surga kalau mati. 因为他们感觉到他们是上帝的选民，所以他们死后，他们肯定他们一定上天堂。 Nah, ternyata pengertian ini salah besar. 如此的了解非常的错误， Karena keselamatan yang Paulus catat, 因为保罗所记载的救恩， itu bukan karena bangsa Yahudi secara jasmani, 不是在肉体上称为犹太人的， tetapi Yahudi di dalam iman Abraham. 就是在亚伯拉罕有信心里面的犹太人。 Yaitu iman di mana punya keyakinan bahwa hanya Yesus sebagai juru selamat. 有信心的讲到，相信唯有耶稣就是救主。 Jadi pengertian keselamatan bagi orang Yahudi ini salah total. 犹太人所想到的救恩非常的错误。 Nah, dalam kesalahan ini ternyata mereka tuh ngotot. Mereka bilang mereka benar. 到这个错误里面，他们还是死守着，他们还是很坚定的说我们是对的。 Karena kesalahan inilah Paulus yakin mereka tidak akan selamat. 因为这种的错误，保罗相信他们不可能得救， Tapi mereka tetap ngotot bahwa mereka selamat. 但是他们还是口口声声的很肯定的说他们一定得救。 Nah, menanggapi kekeliruan orang Yahudi ini, 为着要纠正他们的错误， maka Paulus itu begitu sedih luar biasa. 保罗非常的悲伤。 Dia bangsa Yahudi, terus dia lihat bangsa Yahudi lain ini salah dalam mengerti keselamatan. 他本身是犹太人，他可以看到这些其他的犹太人的想法都 Dan 是 dia 错 melihat 误。 orang-orang yang salah ini ngotot di dalam kesalahannya. 看到这些的错误的犹太人，他们很肯定他们的坚决， Inilah kesedihan yang luar biasa 所 dari 以 Paulus. 保罗非常的悲伤，非常的悲哀。 Ini jeritan dari satu kesedihan. 这是他从他心里面的呼喊。 Nah, itu dia ungkapkan dengan berkata, lebih baik aku terkutuk daripada melihat orang-orang yang tidak selamat menganggap dirinya selamat karena keliru. 所以他想到，我宁可被咒诅，好比那些错误的犹太人感觉到他们都是对的。 Nah, bagaimana dengan hal ini? Yaitu yang menyatakan berarti Paulus punya satu keyakinan bahwa keselamatan hanya melalui Tuhan Yesus yang mati di salib. 我们可以看到保罗里面所说的，他很肯定救恩就是从耶稣基督因着他钉在十字架上而来的唯一的救恩。 Nah, pengertian Paulus ini benar sebab itu yang tercatat dalam firman Tuhan. 保罗所相信的这一切都记载在圣经里面。 Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, 主所爱的弟兄姐妹， adakah di antara kita yang memang belum percaya bahwa salib satu-satunya jalan? 在我们当中有没有人家还不相信这十字架是唯一的道路呢？ Saya tidak mau merendahkan agama atau kepercayaan lain. 我不要讲其他的宗教怎么样， Saya tidak ingin menghina ajaran atau agama lain. 我不要侮辱讲这些其他的宗教的不好， Tapi saya hanya ingin membagikan kebenaran dalam firman Tuhan. 但是我要分享圣经里面神的真理， Satu kebenaran bagaimana orang percaya. 一个对于相信的人的真理， Yaitu dia punya satu keyakinan bahwa Yesus adalah Allah yang menjadi manusia. 他肯定的相信基督是上帝道成肉身， Dan sebagai manusia dia siap mati di salib karena disiksa. 成为人子，他被虐待，他很甘心乐意的死在十字架上。 Dan dengan cara ini dia menggantikan hukuman yang seharusnya bagi saya.
因此他担负背了我们应该受的惩罚，受的这些罪。 Nah inilah yang dikatakan keselamatan kekal. 这就是永恒的救恩。 Sekarang bagaimana kita sekalian? 我们每一个人如何呢？ Kembali cerita Markus 9 tadi. 回到讲到马可第9章里面， Kita melihat ada orang yang dirasuk setan dan Tuhan sembuhkan, usir semua 我们可以 setan. 看到有人被鬼附了，我们的耶稣把那个鬼赶走了。 Tidak ada yang mustahil di mana Tuhan Yesus bisa menyembuhkan orang. 主他可以医治所有的人，在主里面没有一件难成的事。 Tapi ada satu yang sangat dan terpenting. 有一个非常非常重要的， Kita tidak akan bisa memperoleh keselamatan. 我们不可能得到救恩， Mustahil kalau kita ini bisa selamat. 我们不可能得到这个救恩，可以得救。 Tetapi kematian Tuhan Yesus di kayu salib ini yang membuat tidak ada yang mustahil untuk kita diselamatkan. 但是就是因着耶稣基督啊，他死在十字架上，在信的人凡事都能。 Yang kedua, bagaimana seandainya kita sudah percaya? 第二呢，若是我们已经相信的人又如何呢？ Apakah kita punya keyakinan yang sama seperti Paulus? 我们是否跟保罗的这个肯定是相同的呢？ Setelah kita punya keyakinan keselamatan, kita langsung menilik atau melihat keluarga kita. 当我们知道了救恩，得到了救恩，我们马上看到我们其他的家人， Anak mulai melihat orang tuanya, orang tua melihat anaknya. 孩子看父母亲，父母亲看他们的孩子， Apakah mereka sudah diselamatkan? 是否他们得救了呢？ Nah kalau seandainya belum percaya dan belum diselamatkan, 若是他们还没有相信，还没有得到救恩的话， ada nggak kasih kita yang paling dalam kepada mereka? 在我们最深内处的爱，我们要给他们。 Tadi kita sudah bicara, kasih antara keluarga adalah kasih yang terpenting. 刚才我讲到，我们对家人的爱是最重要的。 Nah kasih yang terpenting kepada orang yang paling penting pun, apakah benar-benar kita melakukannya? 最重要的爱给予我们最重要的家人，那是很重要的吗？ Apakah kita punya jerit seperti Paulus waktu melihat bangsanya yang tidak diselamatkan? 是否我们像保罗一样，从内心里面呼喊呼叫，对着那些他还没有得救的这族群呢？ Ada satu jeritan yang seperti Paulus katakan, lebih baik saya terkutuk daripada orang tua saya tidak diselamatkan, atau daripada anak saya tidak diselamatkan. 如此的呼喊，像保罗所说的，我宁愿受咒诅，若是我的父母亲，若是我的子女们还没有得救的话， Saya sering bergumul 我时常在那边挣扎。 kalau melihat anak yang orang tuanya belum diselamatkan, tenang-tenang saja. 看到一群孩子，他们知道他们的父母亲还没有得救，他们是悠哉悠哉。 Atau kalau ada orang tua yang melihat anak yang belum diselamatkan, tenang-tenang saja. 或者做父母亲的，相反的，看到孩子还没有得救，他们也是悠哉悠哉。 Kita mengatakan dari semua orang yang ada dalam dunia, orang tua ini berkata, cuma anak yang saya kasih. Dan anak ini berkata, cuma orang tua satu-satunya yang saya kasihi. 在全世界里面，做父亲的，我只有疼爱我的孩子；做孩子的时候，我在世界上就疼爱我的父母亲。 Kasih macam apa yang ada dalam pikiran kita? 在我们的思想里面，我们存留的是怎么样的爱呢？ Apakah kasih yang membiarkan mereka binasa? 是否我们就任凭他灭亡吗？ Kasih hanya seperti jeritan Paulus. 那种爱像保罗内心里面的呼喊挣扎一样。 Saya teringat kisah antara hubungan saya dengan papa saya. 我还记得我跟我父亲的关系。 Sebetulnya papa saya itu orang yang pertama menjadi Kristen. 我爸爸是头一个人在家里相信耶稣，成为基督徒的。 Setelah itu baru mama saya, baru anak-anak yang lain. 然后接下来是妈妈，还有其他的孩子。
Saya nggak tahu ada peristiwa apa. Tahu-tahu papa saya meninggalkan gereja, meninggalkan iman kepercayaan. 我不知道因做什么原因，我的父亲离开了教会，离开了他对主的信心。 Sehingga kita sebagai anak atau mama saya sebagai istri itu bingung. Apakah papa saya sudah percaya Tuhan Yesus atau belum? 成为这个妻子的，成为子女的，在那边很迷惑，到底我的父亲已经相信耶稣了没有呢？ Apakah dia ke gereja itu karena percaya Yesus atau karena kebetulan dia punya teman di sana? 他去教会是否他相信了耶稣，或者何止在教会有他的朋友在那边？ Nah, inilah pergumulan saya dan kakak dan adik pada waktu dulu itu. 就是以前我们兄弟姐妹的挣扎， Sampai tahu-tahu papa saya masuk rumah sakit koma. 最后我的父亲进医院，他昏迷了。 Selama 4 hari di ICU itu koma. 4天在紧急室的这个病房里面，他不省人事。 Tahu-tahu setelah 4 hari dia sadar. 4天过后，他清醒过来。 Nah, yang ada di situ karena di ICU cuma boleh 1 orang yang menunggu, itu kakak saya yang paling besar. 特别的病房只可以1个人到里面去，那个时候刚好是我的哥哥。 Saya ingat pada waktu itu saya ada kebangunan rohani di sebuah gereja di Jalan Kartini. 我还记得我在卡蒂尼带领一个布道会， Selesai khotbah, saya langsung ke kantor gereja. Pada waktu itu belum ada handphone ya. Ke kantor gereja, telepon ke rumah sakit. 讲完到我进到办公室打电话到医院， Nah, kepada operator itu saya katakan mau ketemu ini, yaitu anak dari kakak saya yang paling besar. 我通了这个电话，我说我要见这一个人。 Dan begitu keponakan saya itu terima, tahu-tahu dia berkata kepada saya, Ku, dia manggil saya kuku ya. Ku, engkong sadar. Itu kakak perempuan, Kakak laki. 哦，我哥哥的孩子说，哎，这个叔叔啊，爸爸已经清醒了。 Nah, langsung dalam pikiran saya, kadang-kali kalau udah koma 4 hari, tahu-tahu sadar, mungkin itu cuma beberapa menit saja. Sudah itu meninggal. 在我的想象里面，4天昏迷了，忽然间清醒，就好像是人家所说的回光返照。过不久，他一定走了。 Sehingga saya berkata kepada ponakan saya, kasih tahu bapak kamu hanya bicara tentang Yesus, selesai. 我对我的 Tutup teleponnya. 我对我的侄儿说，跟他说耶稣就够了，单单说耶稣。 Dan ternyata betul, hanya 7 menit. 7分钟 Kakak saya bicara tentang Tuhan Yesus. 啊！我的哥哥对他讲起耶稣的故事， Dia tidak bisa bicara. 他 Dia 不 cuma 能说话， manggut 他只是 saja. 点头点头。 Sampai pada waktu kakak saya berkata, hanya Tuhan Yesus satu-satunya juru selamat. Dan dia manggut. 只有耶稣，唯一的耶稣，他在那边点头。 Dan kakak saya tekankan, apakah papi sudah percaya Yesus satu-satunya juru selamat? 强调他的爸爸认识、相信耶稣是唯一的救主， Dan dia manggut. 他点头。 Dan setelah itu apa yang terjadi? 过后什么事情发生呢？ Langsung meninggal. 他就走了。 Itu yang membuat kami sedih, tapi sangat sukacita. 那个时候我们伤心，但是我们也有喜乐。 Nah, saya mau bicara selama 4 hari koma itu. 在4天里面昏迷的时候， Setiap ingat saya berteriak kepada Tuhan. 每一次我呼喊上帝， Seperti ini. 好像这样， Di mana dalam hati saya berkata, buat apa keselamatan? 在我的心里想到，那救恩又是 Kalau 何 papa 事 saya 呢？ ke neraka, 又是我的父亲下地狱， itu jahit yang luar biasa. 那个是那个呼喊呼叫是很不寻常的。 Dan saya terharu dengan mama saya. 我对我的母亲非常的 Waktu itu kan di 感 rumah 动。 sakit Medistra. 那是在 Medistra 的医院， Itu di lantai kedua ICU-nya. 2楼是特护病房。 Dan untuk mempercepat ke sana, saya tidak tunggu lift. 我要为了快，我不坐电梯， Tapi lari naik tangga yang memutar itu. 我就奔跑在那个楼梯。 Begitu sampai lantai 2 itu. 到了2楼， Keluarga sudah kumpul. 家人已经集合了。
Atau saya lihat mama saya mendatangi saya. 看到妈妈来到我面前， Saya sedih berpelukan. 我跟她拥抱，非常的伤心。 Tapi ada satu tangisan yang mama saya utarakan. 在哭泣当中，妈妈说了一句话： Bertahun-tahun mama menjerit untuk papa. 多年来，我为着你的爸爸向主呼喊。 Tetapi sebelum dia meninggalkan dunia, 当他还没有离开世界的时候， Tuhan kasih kepastian Tuhan. bahwa dia percaya Yesus satu-satunya juru selamat. 主啊，给他肯定的信心，好叫他知道在世上，耶稣基督是唯一的救主。 Ada satu duka cita karena berpisah. 悲伤因为分开了、分离了， Tapi ada satu sukacita karena tahu dia di mana. 有一个喜乐，因为知道他降到什么地方去。 Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi 主 Tuhan. 所爱的弟兄姐妹们， Sebagai orang tua, kalau kita melihat anak kita belum selamat, 作为父母亲的，就是看到我们的孩子还没有得救的话， apakah ada jerit yang luar biasa? 是否在你心中有一个很不寻常的呼叫、呼喊呢？ Dan anak-anak kepada orang tua, 孩子们对父母亲， kita bisa berbicara, berdongeng, bilang kita mengasihi mereka. 我们可以说很多话、很多的故事，说我们爱他。 Tetapi kalau mereka belum percaya, 就是他们还没有相信的话， ada kejahitan dalam hati. 在你的心中是否有这个呐喊呢？ Jeritan seperti Paulus yang berkata, lebih baik aku terkutuk. 像保罗所说的，我宁可被咒诅。 Artinya buat apa semua keselamatan ini? 这些救恩为了什么呢？ Masa papa saya atau masa anak saya akan binasa? 难道我的爸爸、我的孩子要灭亡吗？ Kalau kita belum percaya kepada Tuhan Yesus, ini saatnya berbicara, Tuhan, selamatkan aku. 就是现在我们还没有相信耶稣，我们对神说，对耶稣 Tapi 说：“ kalau 主啊， kita 救我！” yakin kita sudah 就是我们 diselamatkan, 肯定我们得救了。 sekarang saatnya berkata, Tuhan, berikan saya hati Paulus. 现在对主说：“主啊，恳求你把保罗的心赐给我们。 Mustahil orang bisa masuk ke surga. 不可能人可以上天堂， Karena semua orang berdosa. 因为我们大家都是罪人。 Tapi Tuhan Yesus mati menggantikan dosa kita. 但是耶稣死代替了我们的罪， Itu yang membuat tidak mustahil 使到一切 kita akan diselamatkan. 我们可以得救，这不是一个可以发生的事情。 Mari kita masuk dalam 我 doa. 们低头祷告。